Saya sebut kisah malam ni 3-4 kisah ni supaya tuan-tuan mencari. Ada 1000 kisah. Malam ni dalam ceramah ni saya sebut 3-4 saja. Kalau sehari tuan-tuan dengar 1, 3 tahun habis. Kalau kuliah sirah sebulan 1, kena pergi baca tepi kubur lah. Tak ada lah, tak sempat. Kisah yang terakhir ni, Nabi jalan, Nabi di Madinah, Nabi keluar dengan beberapa orang sahabat. Nabi keluar dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan beberapa sahabat-sahabat kanan yang lain. Sahabat ada 100,000 lebih. Yang Nabi keluar hari itu kita kata menteri-menteri kanan. Sahabat-sahabat yang paling senior waktu tu keluar bersama Rasulullah. Waktu Nabi nak pergi kepada jenazah seorang lelaki, sahabat juga daripada Ansar. Dalam perjalanan datang seorang Yahudi, satu bangsa yang paling banyak membunuh para rasul. Lebih 10 rasul yang mereka bunuh, 10 Nabi. Pernah sekali Nabi umur 9 tahun, Nabi keluar daripada Mekah 9 tahun, Abu Talib bawa pergi berdagang. Nabi lalu di sebuah gereja lama, ada seorang padri, ulama padri, nama Bahira. Dia tengok Nabi dipayungi oleh awan. Waktu tu umur 9. Bila rombongan yang ada Rasulullah dalam tu, umur 9 lah, baik kanak-kanak ni, sampai dia pun panggil masuk. Dia pun tanya siapa ayah budak ni. Abu Talib kata aku. Maka padri yang bernama Bahira ni kata budak ni tak ada ayah. Macam mana dia tahu kan? Kerana ciri-ciri Rasul akhir zaman disebut secara terperinci di dalam kitab Taurat dan Injil, lebih terperinci daripada sifat dan ciri anak kita sendiri. Sebab tu bila padri ni, dia tahu sifat Nabi akhir zaman yang kalau berjalan, kadang-kala Allah akan memayungkan Nabi dengan awan. Padri ni pi tengok kanak-kanak yang bernama Muhammad ni, dia pi tengok di belakang ada khatamun nubuwah di belakang Nabi. Ada daging lebih yang dipanggil khatamun nubuwah. Abu Talib, padri itu tanya siapa ayah budak ni? Abu Talib kata saya. Padri itu kata makana yang bagi lahu abun. Anak ni tak sepatutnya mempunyai ayah, kerana disebut dalam Taurat dan Injil Rasul akhir zaman itu yatim. Padri itu kata bawa balik dia segera, jangan sampai orang Yahudi tangkap dia, nescaya mereka akan bunuh dia kalau mereka tahu dia Nabi. Yahudi, jahatnya Yahudi. Daripada dulu sampailah sebelum Rasulullah, sampai zaman Nabi, sampai satu Yahudi ni, dia keluar, Nabi dalam perjalanan tadi. Nabi dalam perjalanan bukan seorang diri. Ketika itu Rasulullah Perdana Menteri Madinah. Dia juga adalah penghulu segala makhluk yang ada di atas muka bumi Allah ni. Sayyidul awwalin wal akhirin. Nabi, kekasih Allah Azza wa Jalla. Yahudi ni sekat tengah jalan, dia cekak Nabi SAW, dia cekak di sini. Yahudi ni dia yang cerita peristiwa ni. Dia kata aku cekak Muhammad biwajhin ghalidh, dengan rupa aku yang bengis. Di hadapan sahabat-sahabat kanan Nabi, dia tarik muka Nabi dekat-dekat. Dia kata, kamu wahai Muhammad, dengan semua keturunan kamu, jenis yang lambat bayar hutang. Woi, sedap ni. Yang pertama, dia cekak Nabi depan sahabat Nabi. Yang kedua, dia panggil itu Nabi dengan panggilan Muhammad. Yang ketiga, dia tarik Nabi mai dekat dia, dia kasari Nabi. Yang keempat, dia hina Nabi dan dia buat tuduhan kepada Nabi. Yang kelima, dia hina Nabi depan pemimpin-pemimpin lain, sahabat kanan Nabi. Dan yang keenam, dia hina ahli keluarga Nabi. Yang ketujuh, tuduhan itu tuduhan palsu. Tuan-tuan, duduk di sebelah tu Sayyidina Umar. Duduk di sebelah tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tubuh dia tinggi.
Seorang panglima perang, dia pernah beli kuda, dia naik lompat atas kuda tu, patah tulang belakang kuda. Bukan tulang dia. Sayyidina Umar ni tinggi, tuan-tuan boleh bayang tinggi dia. Dia naik kuda macam kita naik motor tu, boleh tak kaki dua-dua di tanah. Ai, tinggi mana tu Ustaz? Yang ni disebutkan dalam kitab sirah. Ada beberapa orang sahabat yang tinggi. Kalau Sayyidina Umar dia duduk Umar macam ni, nampak macam duduk atas kursi. Padahal dia duduk juga macam orang lain, tapi nampak macam duduk atas kursi. Tuan-tuan, Sayyidina Umar duduk di tepi tu, kata lelaki Yahudi ni, orang pertama yang aku tengok bila aku cekak Muhammad, orang pertama aku tengok Umar. Dia pun tahu Umar ni garang. Sambil cekak tengok juga. Takut Umar ni naik ke tangan ke apa kan. Dia cekak Nabi kita. Sambil dia tengok Umar, dia kata, Fa'idha ainahu yaduran. Aku melihat mata Umar duduk naik atas, turun bawah, naik atas bawah. Dia panggil, duduk memusing-musing dah mata Sayyidina Umar. Benda tu bukannya sejam lah, bukan 10 minit. Dalam berapa saat tu lah. Dia cekak-cekak tu sambil tengok, sambil perhati juga Sayyidina Umar ni. Tak dan berapa minit dia pegang Nabi, dia tuduh Nabi, dia hina Nabi depan sahabat-sahabat, orang kanan Nabi apa semua ni. Dia hina di keluarga Nabi. Di tepi tu ada Sayyidina Umar. Umar sentak tangan dia. Umar cekak dia, undur dia ke belakang. Dia kata, berani buat macam ni kepada Rasulullah. Aku duk tengok, aku duk dengar. Merah padam muka Sayyidina Umar. Nabi marah siapa tuan-tuan? Nabi marah Sayyidina Umar. Ni yang pelik ni. Nabi marah Sayyidina Umar. Nabi kata, utrukhu ya Umar. Lepaskan dia wahai Umar. Kana yambaghi laka an ta'murani bi husnil ada wa an ta'murahu bi husnit tiba'ah. Wahai Umar, sepatutnya kamu nasihat aku, ni Rasulullah, supaya bayar hutang orang dengan baik. Wahai Umar, sepatutnya kamu nasihat dia minta hutang dengan baik. Lepaskan dia sekarang. Sayyidina Umar lepas tangan dia. Kalau Nabi tak ada tuan-tuan, kepala tu tergolek dah. Kepala tu berpisah daripada badan. Ini Umar. Tegas dan garang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tegas dan garang Sayyidina Umar. Ada satu hadis sahih. Tuan-tuan tengok hadis ni. Nabi sebut tentang garang Sayyidina Umar. Bukan sahaja manusia takut. Nabi kata, wahai Umar, tak ada lorong yang kamu lalu kecuali syaitan akan lalu lorong lain sebab tengok kamu lalu lorong tu. Hadis ni sahih. Kita jalan mana yang kita guna, semua syaitan ikut jalan tu. Syaitannya kita. Ni sebahagian orang. Dia lagi pakar daripada syaitan. Sebagian manusia. Ada tuan-tuan? Ada. Minal jinnati wan nas. Syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila Nabi tegur Sayyidina Umar, Nabi kata, lepaskan dia wahai Umar. Sepatutnya tegur aku sini, tegur dia begitu. Kemudian Nabi kata, wahai Umar, sekarang kamu pergi ambil. Aku hutang Yahudi ni sekian-sekian banyak. Tuan-tuan, rupa-rupanya memang Nabi hutang. Wahai Umar, pergi ambil. Aku hutang dengan Yahudi ni, kita buat contoh, 20 kilo buah kurma. Nabi kata kat Sayyidina Umar, Nabi panggil dia, Nabi kata, dan kamu tambah lagi 20 kilo sebab kamu kasari dia. Geram tak kawan ni? Tak boleh lah. Duk nampak Yahudi ni besar kecil je. Dah lah Nabi salah dia. Nabi suruh lepas, Nabi suruh tambah pula lagi. Sayyidina Umar pun dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi. Dia bawa Yahudi tadi pergi. Dia pun ambil 20 kilo yang Nabi hutang tadi. Kemudian dia tambah 20 kilo. Yahudi itu tanya, wahai Umar, dia tak dengar tadi Nabi arah. Yahudi itu tak dengar. Wahai Umar, ma hadhihi ziyadah? Ni hak lebih ni apa? Ma hadhihi ziyadah? Wahai Umar, ni lebih ni apa?
Yang lebih ni Nabi suruh bagi kat kamu makana ma ru'tuka, sebab ganti aku mengasari kamu. Yahudi ni tanya, ya Umar, ala ta'rifuni? Kamu tak kenal ke aku? Sayyidina Umar kata, tak. Ana Zaid bin Sa'nah. Aku Zaid ibn Sa'nah. Umar pun tanya, dia pernah dengar nama tu. Umar pun kata kat dia, Al-Habru. Al-Habru ni maksudnya ulama besar Yahudi ni. Maksudnya senarai dengan ulama besar Yahudi ni, beberapa orang ketua-ketua ulama Yahudi ni ada, Umar pernah dengar. Dia tak pernah berjumpa depan mata dia. Rupanya yang duduk di depan dia ni Zaid bin Sa'nah, salah seorang ulama besar Yahudi. Sebab tu Umar kata Al-Habru. Dia kata, naam, Al-Habru. Ya, aku Al-Habru. Umar tanya dia, kenapa kamu buat Nabi kami macam ni? Dengan biadab kamu, dengan tipu kamu. Wahai Umar, memang Muhammad berhutang, tetapi sebenarnya tempoh untuk bayar tak sampai lagi pun. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tadi depan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya Nabi sebut waktu tu? Nak bela diri dia, nak bersihkan diri dia. Nabi tak sebut. Nabi kata, wahai Umar, memang dia berhutang, tetapi belum sampai tempoh untuk bayar. Ada lagi 2 atau 3 hari. Aku buat kepada Nabi kamu, wahai Umar, sebab aku telah melihat kesemua tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, kecuali 2 yang belum aku uji. Aku dah melihat semua tanda-tanda kenabian, ada 2 saja yang belum aku uji. Yang pertama, kelembutan Rasul akhir zaman melebihi kekasaran dia. Satu, yang tu aku tak pernah tengok. Dan yang kedua, kata ulama besar Yahudi ni, kami baca di dalam Taurat dan Injil, Nabi akhir zaman itu, semakin banyak kamu mengasari dia, semakin banyak kelembutan yang kamu akan tengok daripada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Yahudi tadi, wahai Umar, aku dah tengok 2 tanda yang berbaki itu, maka hari ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Dia pun pergi ke Nabi, dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam dia. Itu bayaran sebuah akhlak yang tidak dapat diterima akal manusia kita pada hari ini. Itu bayaran dia. Yahudi yang begitu jahat, yang begitu penuh dengan kelicikan, mereka boleh masuk Islam dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni.